mana tua berjaku atau ke nerang kota itu dalam bahasa Malaysia atau ke dalam jaku Melayu. Doktor, nama beritanan? Mana? Nama Britain Wan? Okay. Nama Britain Wan, apa yang orang... Mana? Okay. Jadi, cerita tua sari itu pasal sidak ke induk ke ngandung. Okey, kenapa kesihatan ibu mengandung penting? Waktu mengandung, ini memang satu waktu yang lazimnya istimewa dalam hidup setiap ibu. Tapi ia bila kesihatannya mesti dijaga demi keselamatan kandungan dan juga diri sendiri. So, masa ini, ibu mesti pastikan dia makan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Dia mesti mendapat rehat yang mencukupi. Dan dia juga perlu melalui peperiksaan medical atau medical check-up yang teliti bagi memastikan risiko minima kepada ibu dan bayi dalam kandungan. Jadi, macam mana situasi kesihatan ibu mengandung atau antenatal di Sarawak kini sekarang? Okey, so sebenarnya statistik-statistik yang tepat dan kukuh kalau pasal negeri Sarawak memang susah untuk dicari. Tapi kita boleh katakanlah kalau di bandar, servis antenatal sekarang ni masih boleh kira okey lagi. Tapi masalahnya di Sarawak, lebih daripada 50% penduduk adalah penduduk kawasan pendalaman. Dan kebanyakannya tidak mempunyai akses yang cepat dan selamat ke hospital pakar yang mampu memberikan rawatan yang tepat pada waktu kecemasan. Sebab inilah setiap tahun ada ibu-ibu yang meninggal ketika mengandung dan melahirkan anak. Teruk betul, banyak juga ibu meninggal ataupun mati ya. Ya, satu situasi yang agak menyedihkan lah. Jadi macam mana kita mengelakkan untuk mengelakkan situasi teruk ini ya? Bagaimana? Ya, so satu soalan yang bagus. Sebab sebahagian besar kemautan ini dapat dielakkan kalau ada servis maternity yang lebih bagus di kawasan-kawasan pendalaman. Untuk sesetengah penduduk nak pergi ke hospital besar memang memakan masa yang lama, kadang-kadang 4 hingga 6 jam, dan mungkin mereka kena mengeluarkan bayaran yang besar seperti 50 hingga 100 ringgit seorang kalau nak mengambil jalan pengangkutan, sebab dia kena naik boat, kena naik truck, macam-macam lah kan pergi ke bandar. Banyak juga ibu-ibu yang mengandung on the way pergi hospital pun dia meninggal mati juga. Ya, memang betul. Agak-agaknya berapa ramai ibu mengandung yang meninggal di Sarawak sebab mengandung setiap tahun? So, ini satu nombor yang kadang-kadang susah untuk dicari dengan tepat kan, seperti sebab apa yang saya katakan tadi, kerajaan Sarawak tidak memberikan nombor-nombor yang tepat setakat ini buat tahun 2010 untuk 2009. Tapi apa yang kita tahu di Malaysia, bagi setiap 100,000 kandungan, 42 orang perempuan akan mati sebab komplikasi kandungan. Dan kalau kita tengok data dari komuniti kaum-kaum yang duduk di pendalaman Sabah dan Sarawak, nombor ini meningkat dengan mendadak. So, pada tahun 1990-an, lebih kurang 90 orang ibu mengandung dalam 100,000 kandungan meninggal kerana komplikasi kandungan. So, dari sini kita dapat tengoklah ini 2 kali ganda apa yang berlaku di semenanjung Malaysia. Dan kalau nak katakan nombor setiap tahun, rasanya antara 25 hingga 50 orang ibu setiap tahun yang akan meninggal di Sarawak ketika mereka mengandung ataupun ketika melahirkan anak. Dan ini memang satu nombor yang besar lah. Wah, banyak betul lah ibu-ibu yang mati kerana mengandung ini. Itulah sebab macam di Sarawak, kalau kita ada dengar cerita Kam Agong di Lawas 2-3 tahun yang lalu, dia meninggal dunia kerana mengandung ini. Dan banyak lagi saya tahu pasal ini ibu mengandung yang mereka meninggal because of facilities ke apakah. Ya, kadang-kadang mereka memerlukan pembedahan C-section ke, ataupun bayi itu kepala dia tidak mengarah ke arah yang betul kan. So kalau dia nak melahirkan dekat rumah ataupun dia buat dekat klinik saja, dia tidak akan mengadakan bantuan kecemasan yang mencukupi.
Sebab inilah kita kena membawa isu ini ke depan. I see. So ini kes di Malaysia ataupun di Sarawak. Jadi macam mana pula di negara-negara maju seperti Australia, di UK? So kalau nak tengok dekat Australia dan UK yang ada fasiliti yang lengkap dan sistem kesihatan dia lebih maju, hanya 8 orang ibu yang maut waktu mengandung bagi setiap 100,000 kandungan. So ini 4 kali lebih kurang, ataupun boleh dikatakan di Malaysia 4 kali lebih ganda wanita yang akan meninggal, dan ini adalah kematian yang boleh dielakkan kalau kita betul-betul mengukuhkan sistem kesihatan kita, terutamanya maternity facilities dekat Sarawak. So ini bermakna facilities untuk ibu mengandung di Sarawak tidak cukup lah, tidak mencukupi lah, ataupun tidak lengkap lah. Memang pada pendapat kami tak lengkap dan perlu disiasat dan dikukuhkan dengan sistem sebab ini wanita yang muda, mereka sedang melalui satu situasi hidup yang biasa, sebab mengandung dan bersalin itu adalah sesuatu yang semula jadi, kan, sesuatu yang natural. Jadi sepatutnya mereka tak patut meninggal, tak patut mati, dan kita kena membantu mereka dengan serta-merta untuk mengelak lebih ramai daripada melalui situasi dahsyat ni. Jadi apa lazimnya berlaku apabila bagi antenatal cek untuk ibu mengandung ini? So, lazimnya setiap ibu mengandung harus mempunyai akses kepada bidan atau doktor terlatih yang dipercayai. Dan lazimnya setiap ibu patut diperiksa 3 hingga 4 kali dalam satu kandungan. Contohnya pada minggu ke-12, ke-20, minggu ke-30 dan minggu ke-36. Dan setiap ibu patut dicek untuk darah tinggi, untuk kencing manis dan juga protein dalam kencing. Dan bila dia pergi untuk peperiksaan itu, doktor pun boleh cek bahawa bayi itu sedang membesar dengan sepatutnya. Dan bila dah sampai ke peringkat akhir itu dan nak dekat dengan time nak bersalin, mereka patut cek bahawa kepala bayi itu menghala ke bawah. Sebab kalau kepala tidak menghala ke bawah, maksudnya sangat susah untuk perempuan tu bersalin dengan semula jadi, kan? Dan dia mungkin memerlukan C-section, dan itu satu time di mana ibu boleh matilah kalau dia tak boleh bersalin dengan semula jadi sebab kepala bayi itu menghala ke atas. I see. Apa faedah mengesan masalah-masalah ini pada peringkat awal? So kalau masalah ini dikesan dengan awal, so masalah yang kita katakan tadi adalah darah tinggi, kencing manis, protein dalam kencing ataupun kepala bayi itu tidak menghala ke bawah. Kalau kita boleh mengesan masalah-masalah ini awal, ia boleh dirawat dengan cepat dan tepat. Dan selain itu, ibu-ibu patut mengalami ataupun melalui screening untuk anemia dan juga hepatitis B dan HIV. Sebab ini penyakit-penyakit berjangkit yang boleh dijangkiti oleh bayi pada waktu bersalin. Dan ini dari apa yang kita dengar, masih ramai ibu yang bersalin di kawasan pendalaman tidak menerima jagaan seperti ini. Dan ini memang semua standard lah yang patut ada di setiap negara membangun ataupun negara maju. So ini bermakna tadi ibu-ibu yang mengandung dia harus cek lah dulu. Dia mesti ada akses lah. Ya, betul juga. Jadi apa punca-punca kematian ketika bersalin ini? Apa? Saya pun heran juga. So ada beberapa sebab, dan antara sebab-sebab utama yang kita dapat kesan ialah pendarahan yang tak dapat dihentikan selepas bersalin. Dan kalau seseorang perempuan tu dia asyik berdarah saja, dia perlu dibawa dengan serta-merta ke satu hospital pakar lah untuk dibantu oleh obs and gynae yang pakar yang boleh membantu untuk menghentikan pendarahan itu. Selain itu, ramai ibu-ibu yang mengidap masalah darah tinggi yang tidak dikesan. So bila mereka bersalin, mereka boleh kena sawan, dan itu pun boleh menyebabkan mereka mati, dan juga anak mereka pun boleh mati. Dan selain itu ada beberapa sebab lain lah, seperti anemia dan darah racun yang disebabkan oleh penyakit berjangkit atau infection.
yang mungkin boleh dialami pada waktu bersalin. Tapi sekali lagi saya nak membantu pendengar-pendengar memahami bahawa kebanyakan kes-kes kematian ini dapat dielakkan kalau ibu-ibu ini berdekatan dengan hospital yang mempunyai kepakaran obstetrik dan gynae. Dan satu lagi itu, kita tahulah kerajaan ada hantar doktor-doktor yang muda dan kurang berpengalaman ke klinik-klinik kawasan pendalaman kan. Dan pada pendapat kami ini adalah satu situasi yang tidak memuaskan. Sebab bila doktor muda itu tidak dapat menyelamatkan ibu yang mengandung, dia mungkin disalahkan. Tapi yang salah ialah kerajaan yang tidak memberikan latihan dan bantuan dari doktor yang lebih senior serta alat-alat rawatan yang lengkap. So ini satu situasi yang mesti diperbaikilah dengan serta-merta. Okey doktor, soalan yang terakhir dari saya, mungkin puan-puan, pendengar-pendengar, wanita-wanita yang sedang mengandung ingin nak tahu jugalah ini, apa pendapat saudara tentang perubahan positif yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu-ibu Sarawak yang terancam. Ini interesting ini. So bagi kami langkah yang pertama adalah kerajaan mesti hantar doktor yang lebih ramai ke kawasan pedalaman. Dan apa yang kami nak adalah doktor yang terlatih dan memang dia pakar dalam obs and gynae, bukan saja doktor-doktor muda yang belum ada latihan yang mencukupi. Betul. Dan kalau di Semenanjung Malaysia, bagi setiap 1,400 orang penduduk ada satu doktor. Tapi kalau di Sarawak, bagi setiap 3,000 orang penduduk ada satu doktor. Mana jadi ada. Maksudnya kadang-kadang tak ada doktor lah, doktor. Memanglah. Tapi ini secara statistik lah. Tapi apa yang saya nak sampaikan adalah fakta bahawa di Semenanjung Malaysia kita ada 2 kali lebih doktor bagi penduduk kalau berbanding dengan Sarawak. Dan ini satu situasi yang tidak seimbang, dia tidak adil. Nombor satu, kerajaan mesti hantar doktor yang lebih ke kawasan pedalaman. Dan yang kedua, kerajaan Sarawak mesti membelanjakan lebih banyak belanja lah untuk kesihatan penduduk negeri Sarawak. Sebab kalau di Semenanjung Malaysia, kerajaan membelanjakan RM1,800 bagi setiap penduduk. Tapi di Sarawak, kerajaan hanya membelanjakan RM400 setahun untuk seorang penduduk. So ini satu perbezaan yang sangat ketara. Dan kalau fikir pada lazimnya, orang di Semenanjung Malaysia mungkin lebih berada, mereka sudah ada akses ke sistem kesihatan yang lebih sempurna kan. So kenapa kita membelanjakan lebih di Semenanjung tapi kita tidak membelanja lebih di Sarawak? So ini satu situasi yang kita mesti hapuskan. Kita nak lihat pembelanjaan yang lebih adil di Sarawak. Dan kita tak nak dengar situasi di mana setiap tahun 25 hingga 50 orang ibu mati ketika mengandung atau bersalin. Sebab bukan hidup mereka saja yang dibuang dengan begitu saja, tapi hidup anak mereka, hidup suami mereka. So ramai orang yang akan mendapat kesan-kesan yang sangat negatif dan berpanjangan lah dari situasi maternal mortality kan. Ya, betul. So itu saja. So conclusionnya ini bermakna tadi kerajaan Malaysia ada berat sebelah lah, dia tak cukup lah memberi ataupun fokus kepada Sarawak when we talk about pembelanjaan untuk kesihatan. Ya, memang satu perbezaan yang sangat besar dan tak adil lah. Dan saya nak sampaikan ini kepada pendengar-pendengar supaya kita mula untuk menyoal dan juga menyeru kerajaan supaya mereka mengambil tindakan yang positif dan betul untuk menyelamatkan ibu-ibu negeri Sarawak. Okey. Dengan itu Doktor, Radio Free Sarawak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Doktor kerana telah berkongsi pasal maternal health dan mortality. Okey. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Okey, bye.